Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizi Azaman. Baik, hari ini merupakan hari baru untuk Malaysia yang mana kita telah mendapat Perdana Menteri baru, Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pastinya ia sedikit sebanyak membuka satu lembaran baru buat negara kita. Kita tahu kita ni sebagai media pun banyak perkara baru yang kita belajar kerana apa yang berlaku ketika ini, kemeluk politik yang berlaku saya kira sejak kita membuang undi pada Sabtu hari itu adalah satu perkara unprecedented. Presiden baru yang mana yang tidak pernah berlaku dalam negara kita, tapi apa pun kita mahukan lembaran yang dibuka semalam dengan sahnya Perdana Menteri ke-10 dilantik Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh dapat mengembalikan kegemilangan negara kita yang kita tahulah bagaimana sebenarnya negara kita ini ketika ini berhadapan dengan pelbagai cabaran. Tapi apa pun, awak pelakon ke? Sudah, jangan diungkit cerita lama. Tapi apa pun, kita dah lama dah tak bersua sebab Afizi turun ke lapangan pada PRU ke-15. Tapi apa, kita bersatu balik, pastinya kita nak bawa recap berita-berita yang perlu anda tahu sebelum kita mulakan perbincangan kita. Ya, apa pun Gigi, sebenarnya kita perlu melihat kepada satu je perkara saya harapkan bahawa kempen dah berkempen. Pertukaran telah pun terjadi dan kita mempunyai pelbagai ideologi politik, pelbagai latar belakang, agama, bangsa dan sebagainya. Perkara-perkara yang telah kita dahulunya mungkin merenggangkan hubungan di antara satu sama lain, kawan-kawan, keluarga dan sebagainya disebabkan oleh perbezaan politik, percakaran-percakaran yang telah pun terjadi ketika berkempen. Diharapkan kita membelakangkan perkara berkenaan dan kita melihat ke depan bagaimana sebenarnya kita boleh mencorak secara kerjasama, kerana semalam pun seperti sidang media yang pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan bahawa mereka melihat kepada ataupun menawarkan kerjasama kerajaan perpaduan itu walaupun kepada individu yang meminta undi percaya di Parlimen, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada Perikatan Nasional, turut sama menawarkan kerjasama berkenaan. Jadi beliau melihat kepada satu bentuk kesepaduan kerjasama dan ini adalah yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Kerana apa? Jika kita mempunyai individu-individu ataupun pemimpin yang boleh mengemudi negara, diambil yang sememangnya mempunyai capability memimpin ataupun menjawat jawatan yang penting dalam kabinet negara, ini sudah pasti akan membawa kelebihan kepada rakyat Malaysia untuk memastikan dasar dan juga polisi negara yang lebih baik untuk Malaysia yang ke depan. Okey, Gigi, Apa kita pun, nak tengok bersatu teguh. bersatu teguh, bercerai roboh. Itu pepatah yang simple tapi membawa makna yang besar, kan? Betul tu. Tapi apa pun, kita nak bawakan dahulu berita-berita di muka hadapan akhbar utama dalam negara kita. Berita harian 24 tahun ke Putrajaya. Ini pastinya merujuk kepada liku-liku dan juga cabaran yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum beliau dilantik atau diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Kita tahu rasanya bukan saja yang berada pada zaman beliau tahu semua cerita, tapi ketika ini saya kira pengundi-pengundi muda dan juga generasi muda dah mula belajar mengenai sejarah berkenaan Perdana Menteri ke-10 ini. Apapun itu muka hadapan akhbar berita harian 24 tahun ke Putrajaya. Ya, dan untuk The Star pula melihat kepada Anwar menyatakan bahawa I'm PM for all. Saya adalah Perdana Menteri untuk semua, dan ini adalah satu penantian yang cukup panjang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-10 untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan lain daripada kerajaan-kerajaan terdahulu. Ini satu kerajaan yang berbeza, kerajaan perpaduan yang mengambil kira keseluruhan gabungan parti politik untuk bekerjasama itu, Ji. Banyak sebenarnya kita sebagai penggerak media juga banyak nak perlu belajar berkenaan dengan kerajaan perpaduan ini. Apa pun semuanya akan kami bawakan analisis, mungkin kefahaman itu juga kepada anda. Baik, kita teruskan New Straits Times. Anwar is PM. Pastinya ini merujuk kepada berjayanya semalam istiadat angkat sumpah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 selepas lebih 2 dekad menunggu
saya kira ataupun menantikan jawatan ini. Pastinya ia juga memberi kegembiraan kepada penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar, penyokong-penyokong Pakatan Harapan itu sendiri, bagaimana sebenarnya ia ditafsirkan ataupun kita boleh lihat daripada jumlah kerusi yang dimenangi oleh PH itu. Betul, dan akhir sekali untuk sinar harian PM baharu, jajaran baharu Malaysia baharu. Jajaran baharu ni melihat kepada pembentukan kerajaan perpaduan daripada gabungan politik yang dahulunya seteru, kini menjalinkan kerjasama yang bagaimana kita juga mahu melihat perkara itu, dan itu akan kami bawakan di Analisis Malaysia Memilih untuk melihat bagaimana kerjasama itu dapat dibentuk, adakah melalui MOU, adakah melalui pelbagai perkara yang boleh dokumen-dokumen dan sebagainya. Itu yang akan dapat kita saksikan. Dan untuk theextraordinary.com, tajuknya simple saja. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10. Itu yang telah pun kita ketahui berkaitan dengan pelantikan selesai mengangkat sumpah, dan kita juga saksikan di media sosial dan sebagainya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim memasuki perkarangan negara, Astro Awani bawakan perjalanan tersebut, kerana itu perlu direkodkan. Kami sebagai pengamal media telah mencatatkan sejarah berkenaan, pukul berapa, semua detail berkenaan adalah sangat penting pada ketika ini untuk kita pastikan bahawa ini adalah satu perkara yang boleh kita lihat sebagai pembaharuan dalam Malaysia tu, Gigi. Tapi apa pun, menarik sekali semalam kami media ketika menunggu habisnya selesai perbincangan khas Majlis Raja, semua pun berdebar-debar apakah mungkin keputusan daripada perbincangan khas itu. Maka Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun berkenan untuk melantik pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10, dan berita itu telah pun disampaikan kepada kita semua rakyat Malaysia menerusi satu kenyataan daripada Istana Negara. Dan pelantikan Datuk Seri Anwar ini sebagai Perdana Menteri selaras dengan kuasa baginda yang diperuntukkan di bawah perkara 40/2/A, perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan, dan menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin, dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara, proses seterusnya ketika itu adalah pada pukul 5 petang adalah istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri. Masa kita dapat baca kenyataan itu, semua pun menantikan kenyataan daripada Facebook Istana Negara. Terus ada keputusan tu, kita dapat rasa satu kelegaan sebab kita ni berhari-hari Dia bukan kelegaan bermakna kita memihak kepada Perdana Menteri ke tidak, tapi kelegaan satu keputusan kepada jitu untuk negara sebab dia kita, kan? dia merungkaikan satu permasalahan, kan, dan kami pengamal media memang dah lama yang kena bersidai dan sebagainya di Istana Negara, di rumah-rumah kediaman pemimpin. Saya kira sejak Sabtu tu kita punya perkataan favourite adalah buntu. Betul. Lepas tu masa istiadat mengangkat sumpah, mungkin nervous kot Datuk Seri Anwar Ibrahim masa sepatutnya baca ikrar, dia dah pergi ke tepi dulu. Tapi menarik sekali. Sebenarnya kan reaksi saya tengok rakan-rakan saya juga, ahli keluarga juga, apabila melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mengangkat sumpah, mereka semua ada rasa sayu sebab mungkin ada juga dalam kalangan ahli keluarga saya tu ialah kakak-kakak, kan, mereka dah tengok macam mana perjalanan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Mereka rasa macam kakak-kakak bukan makcik-makcik ke apa? Kakak saya makcik-makcik juga, kan. Saya tak ramai makcik. Saya tak ada makcik. Macam tu, kan. Okey, apa pun. Tapi apa pun semua pun berasa macam sayu, rasa macam bersyukur akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Okey, ini sebenarnya satu permulaan sebenarnya untuk Malaysia, dan satu permulaan juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana ini bukan mudah. Ini benda baharu sebenarnya. Kita pun tak tahu macam mana bentuk kerajaan perpaduan, definisi betul kerajaan perpaduan ni macam mana, adakah tiada pembangkang langsung, bagaimana proses hemat dan imbang itu dilakukan dan sebagainya. Ini antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengerusi Pakatan Harapan ini, Perdana Menteri yang berusia 75 tahun itu, selepas menawan kerusi Parlimen Tambun, menang 82 kerusi, dilantik sebagai Perdana Menteri. Itu adalah antara cabaran-cabaran yang telah pun diatasi. Sekarang ini cabaran bagaimana untuk memastikan bahawa kerajaan yang dibina, kekuatan daripada kerajaan tersebut diterjemahkan kepada rakyat, dan pastikan ia bertahan dalam tempoh 5 tahun
dan cakap-cakap politik selama 4 tahun 6 bulan kita Malaysia ni bergumelangan dengan bergelumang. Terima kasih Gigi, betulkan saya, dan juga Malina di dalam. Okey, kita nak tengok kepada bagaimana sebenarnya kestabilan politik itu dapat diterjemahkan dalam kerajaan perpaduan. Itu yang penting. Kita nak beralih, kita nak move on seperti kata ataupun titah YDP Agong, kita nak move on daripada segala kemelut politik. Kita nak beralih ke depan, bagaimana kita mahu melihat perkara berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga, ini juga dikatakan sendiri oleh anak Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Nurul Izzah, yang telah pun sama-sama menyertai menggagaskan reformasi ketika 1998 ketika ayahnya dipenjarakan dan sebagainya, dan beliau zahirkan perasaan rasa sayang dan juga bangga selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai PM yang ke-10. Tapi kata Nurul Izzah, ketika kalah kita diduga, ketika menang pun kita diduga. Yang pasti sejak 1998 saat ini adalah kewajipan untuk kita pegang terus kepada garis batas perjuangan, menuntut keadilan bukan untuk diri kita tapi sebagai pemangkin kepada pelindung untuk semua. Dan kalau kita lihat, Nurul Izzah katakan cabaran tetap menanti selepas istiadat mengangkat sumpah pelantikan, terutama dalam menyatukan temas negara, ekonomi, menarik pelaburan, membina ummah serta bangsa yang berteraskan keadilan sosial dan juga kenegaraan yang jitu. Itu antara digariskan cabaran awal, Gigi. Kalau kita tengok gambar untuk artikel berkenaan dan juga gambar yang dikongsikan oleh Nurul Izzah itu sangat saya kira menyentuh hati. Saya kira itu di perkarangan Mahkamah Persekutuan ketika mungkin 1998, bagaimana pahit getir atau cabaran Datuk Seri Anwar, susuk tubuh bernama Anwar Ibrahim itu bermula di situ. Dan di belakang saya kira jendela itu berdiri Nurul Izzah Anwar, anak sulungnya. Bila tengok gambar tu kan, dengan perkataan yang dilontarkan, I love you Papa, kita tahulah selama ni keluarga ini banyak saya kira menerima ataupun melalui cabaran pahit getir sehingga bapanya ke tahap ini. Betul. Tapi apapun, adakah kita kenal Perdana Menteri kita yang ke-10 ini? Kami bawakan artikel khas kepada anda di luar sana untuk mengenali siapa susuk tubuh yang dinamakan sebagai Anwar Ibrahim ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim berusia 75 tahun dan dikenali di seluruh dunia sebagai seorang Muslim demokrat dan reformis. Beliau ini sebenarnya pada awalnya seorang pemimpin yang bijak berpidato, memang dikenali sebagai pemimpin yang bijak berpidato. Dilahirkan pada 1947, 10 Ogos di Ceruk Tok Kun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Dan juga mendapat pendidikan awal di Sekolah Stowell, pendidikan menengah di Kolej Melayu Kuala Kangsar, MCKK, sebelum melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dan bidang pengajian Melayu di Universiti Melaya. Apapun saya kira bakat Datuk Seri Anwar ni sebagai yang bijak berpidato ni memang kita kenalilah. Semalam pun sidang media pertama tak ada skrip Tak ada skrip, tak ada PDF Okey, first thing first. Benda yang memang dituntut rakyat Malaysia apabila pelantikan Perdana Menteri itu, tak kiralah daripada siapa pun. Ini satu benda yang memang dituntut oleh semua rakyat Malaysia. Malah saya juga terima DM di saya media pun, sosial. bukan awak saja. Kami wartawan banyak terima DM bertanyakan cuti, bila ada ke tidak, bila ke cuti berkenaan. Seperti kata Datuk Seri Ibrahim, cuti yang sepatutnya hari Isnin lepas, tapi dianjakkan. Hari ini tak cuti, kata beliau. Hari ini tak cuti, tapi ditangguhkan kepada hari Isnin depan. Jadi kita dengar sikitlah. Ini pengumuman yang semua rakyat Malaysia nak tahu ni. Saya memutuskan supaya hari esok tidak menjadi cuti umum, tetapi diganti dengan hari Isnin akan datang. Ini saya bincang dengan Ketua Sekretariat Negara dan juga Yang di-Pertuan Agong, kerana saya sudah janji untuk memberi cuti hari Isnin. Tetapi hari Isnin belum beres usaha perubahan kerajaan. Hari ini dibereskan, alhamdulillah rabbil alamin, dan saya akan menepati janji dan dianjak ke hari Isnin minggu depan.
Itu pastinya memberi senyuman kepada semua rakyat Malaysia kan. Sebab sejak hari Sabtu tu duk tanya, jadi ke cuti? Jadi ke cuti? Jadi. Sebab okey, Sabtu 19 hari bulan kan. Mereka dah balik ke kampung. Memang expect hari Isnin pada 21 hari bulan tu cuti. Tapi sebab berlarutan kerana kemelut politik tertangguh seminggu, maka kiranya dah balas balik lah Isnin ni bila diumumkan cuti. Harap dapat digunakan sebaik-baiknya. Semua orang tanya kita, Gigi cuti ke kan? Kita tak cuti. Kita teruskan. Ini umpama macam apa chapter 1, episod 1 yang berakhir. Kita tak tahu apa lagi mungkin panjang lagi selepas ini. Tapi kita juga bawakan dalam artikel di ashraqawani.com apa mungkin intipati dalam sidang media pertama Anwar sebagai Perdana Menteri. Pertamanya ketika beliau selepas habislah bercakap dengan Recep Tayyip Erdogan tu Perdana Menteri Turki beliau lama juga menunggu. Kita lama menunggu dan sidang media itu beliau menegaskan untuk komited mempertahankan perlembagaan bahasa Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi negara dan kedudukan Raja-Raja Melayu serta hak keistimewaan kaum Melayu tanpa meminggirkan hak kaum Cina, India, suku kaum Sabah, Sarawak serta orang asli. Ini merupakan satu assurance, satu jaminan yang sangat baik sekali. Sebab kerana apa? Masa PRU ke-15 ni, sentimen perkauman ini sangat, saya kira, hangat dimainkan. Dan kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan Anwar berkaitan perkara ini. Saya masih tegas dalam usaha mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Saya tetap faham keperluan kita mengangkat kedudukan penghayatan Islam sebagai agama persekutuan. Termaktub dalam perlembagaan kedudukan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra. Dan ada keperluan kita menjelaskan bahawa sistem pemerintahan kita juga menetapkan kedudukan, kemuliaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Saya tidak menjadikan ini hanya slogan enteng, tetapi harus ada usaha yang lebih berkesan untuk menjamin, kerana kita tidak nafikan bahawa terdapat suara-suara keresahan, sebahagiannya kerana dipermainkan oleh golongan politik tertentu, tetapi tanpa mengira wacana dan perbahasan dan serangan semasa kempen pilihan raya. Okey, apa bentuk kerajaan perpaduan? Ini yang telah pun dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dengarkan. Kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan nasional ini menetapkan penyertaan setakat ini sehingga petang ini atau sebelum mengangkat sumpah 3 komponen terbesar: Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GPS Sarawak. Maka dengan jumlah ini, jumlah induk ini, kekuatan Pakatan Harapan sebagai blok terbesar dalam parlimen, diikuti oleh Barisan Nasional dengan jumlah 30 dan GPS 22. Saya dapat pengesahan daripada sahabat saya, Datuk Abang Johari, bahawa mereka bersama dalam kerajaan perpaduan. Jadi soal kestabilan tidak berbangkit. Soalnya apakah kerajaan perpaduan yang juga disertai oleh beberapa kreatif lain termasuk Warisan Muda dan Bebas atau PPM diwakili di Julau oleh Saudara Teresa, ini tidak menolak kemungkinan penyertaan parti-parti yang lain.
Jadi saya ingin tegaskan dalam acara pertemuan dengan rakyat yang pertama selaku Perdana Menteri seluruh rakyat Malaysia, mewakili semua kaum dan menjamin keharmonian semua rakyat negara ini, saya tetap bersedia menerima penyertaan semua yang lain untuk menjadikan negara ini satu. Itu tadi, itu bentuk pemerintahan yang ataupun kerajaan yang akan dibentuk di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. 3 gabungan besar iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga gabungan Parti Sarawak juga disebut kat situ, Warisan dan juga Bebas. Dan juga dalam sidang media itu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berkata bahawa kerajaan akan menjamin menjaga hak semua rakyat Malaysia, khususnya golongan yang terpinggir dan melarat tanpa kira bangsa dan agama. Datuk Seri Anwar, beliau bercakap jelas mengenai perkara itu. Tiada siapa yang akan diketepikan ataupun dipinggirkan di bawah pentadbiran beliau. Itu merupakan satu, saya kira, perkataan yang ataupun ungkapan yang sangat menarik sekali dalam sidang media semalam. Dan juga fokus nombor 1 Datuk Seri Anwar adalah untuk mengukuhkan ekonomi, melawan rasuah dan penyelewengan secara serius dan habis-habisan, dan menggerakkan juga agenda reformasi tata kelola pemerintahan. Tapi apa pun kita tahu, turut diumumkan oleh Datuk Seri Anwar adalah pembukaan Parlimen sidang Dewan Rakyat pada 19 Disember ini dengan saya kira usul pertama adalah usul undi percaya yang akan dilakukan. Kita dengarkan apa kata Datuk Seri Anwar. Kita akan tetapkan sidang Parlimen pada 19 hari bulan. Dan usul pertama selain berangkat sumpah ialah usul dari kerajaan undi percaya di Parlimen. Jadi bagi saya tidak timbul keresahan kita tentang keabsahan yang ada. Okey, baik. Ini adalah disebabkan oleh beberapa perkara yang timbul. Kita lihat undi percaya itu mungkin satu mekanisme yang terbaik untuk kita menguji kekuatan Perdana Menteri dan Parlimen sama ada mempunyai sokongan ataupun tidak, dan memastikan keabsahan Datuk Seri Anwar memegang jawatan nombor 1 negara. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin lihat bagaimana beliau telah mengumumkan perkara yang penting bahawa gaji Perdana Menteri itu beliau tidak akan ambil. Beliau juga akan melihat kepada pemotongan gaji menteri-menteri dalam jawatan kabinetnya. Mungkin ada yang juga yang berpetikaikan kenapa nak potong gaji Perdana Menteri, kenapa ini tak menyumbang kepada KDNK pun, tak peratusannya begitu kecil sekali lah secara keseluruhannya kan. Cuma apabila Perdana Menteri mahu berbuat demikian, ini boleh digambarkan sebagai satu perkara yang menyertai rakyat, memahami kisah B40, golongan miskin, bagaimana mereka ini hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, bagaimana mereka mahu mencari rezeki, meletakkan makanan di atas meja itu menjadi satu perkara yang cukup penting untuk rutin harian mereka. Jadi untuk tidak mengambil gaji itu, ini sebagai satu langkah yang boleh dikabarkan sebagai satu perkara yang positif untuk rakyat ambil, bahawa okey, Perdana Menteri pun bersekali dengan mereka tak ambil gaji, dan boleh dikatakan ini sebagai Perdana Menteri sukarela. Betul. Dan ia juga saya baca juga komen-komen rakyat di luar sana mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar ni layak diletakkan dalam Guinness Book of Record kalau benar kan. Dia bekerja secara percuma. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat baik juga kan. Sekurang-kurangnya dia sebagai Perdana Menteri faham jadi perih rakyat. Ada juga yang petikai, mungkin gaji je tak ambil, allowance tu. Ada persoalan-persoalan begitu kan. Tak tahulah. Saya terfikir juga kan. Apalah, itu persoalan lah dicetuskan oleh ramai pihak lah, netizen nakal-nakal kan. Tapi apapun, dalam kegembiraan kita semalam, kita juga ada diselitkan dengan satu sidang media yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menggesa Datuk Seri Anwar ni mengemukakan bukti dan sokongan ahli parlimen untuk jadi Perdana Menteri. Kata pengurusi Perkhidmatan Nasional ni, beliau menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kemukakan jumlah SD akuan berkanun yang diperolehi oleh
ahli-ahli parlimen sebagai bukti beliau mempunyai angka yang mencukupi bagi membentuk kerajaan. Dan kata Tan Sri Muhyiddin, perkara itu perlu dibuktikan oleh Pakatan Harapan dalam usaha mendapat kepercayaan rakyat. Katanya adalah sewajarnya Anwar Ibrahim buktikan bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Namun kita tertanya-tanya apa yang dimaksudkan usaha mendapat kepercayaan rakyat. Pertama, Pakatan Harapan memang mendapat jumlah majoriti kursi terbesar. Itu pun dah menunjukkan atau menafsirkan di mana sebenarnya ataupun pilihan rakyat dalam PRU ke-15. Kedua juga, berkaitan dengan akuan berkanun ini, apa mungkin relevannya akuan berkanun ini, SD ini, ketika kita ada Akta Anti Lompat Parti? Sebab kita ni di Astro Awal ni berhari-hari berkata bahawa berhari-hari menganalisis perkara itu, dan juga penganalisis pakar juga telah memberitahu bahawa sebenarnya setiap parti itu, setiap gabungan ataupun parti itu perlu bergerak secara en bloc, secara satu pasukan, bukannya secara individu. Tapi apa pun tak tahulah sebenarnya bagaimana apa yang dimahukan, tapi telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dah confirm bahawa bila buka parlimen nanti akan ada undi percaya. Usul itu sendiri akan dibuat oleh PH sendiri. Ya, dia pertikaian dia dekat sinilah, pada hari di mana Istana Negara keluarkan pengumuman ataupun kenyataan bahawa ketua-ketua parti diminta untuk sampaikan dokumen kepada Speaker Dewan Rakyat. Kemudian Speaker akan bawakan perkara tersebut. Perikatan Nasional dikatakan telah mempunyai majoriti pada saat itu, ketika mana 10 ahli BN dikatakan menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi apabila dilanjutkan, Istana Negara melanjutkan tarikh penghantaran dan sebagainya kepada keesokan hari, jadi di situ sebenarnya dikatakan apabila Datuk Seri Anwar dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin dipanggil ke istana, beliau dikabarkan bahawa beliau tidak mempunyai majoriti, dan dokumen yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada awalnya itu telah pun orang kata sebenarnya boleh dikatakan dinafikanlah oleh pihak Istana Negara. Jadi pertikaiannya di situ. Cuma kita di Astro Awal ni akan bawakan perkara ini secara mendalam. Bagaimana kita tengok benda ni? Bagaimana kalau benda ni akan jadi lagi dalam 5 tahun akan datang selepas PRU kan? Tapi itu penting untuk kita kupas. Kita kat sini, kita bukanlah pakar kan, kita nak kupas lanjut kan. Cuma kita akan tanyakan kepada pakar bagaimana kita nak tengok proses pelantikan Perdana Menteri itu. Tempoh 5 hari itu adalah tempoh yang krusial untuk kita kaji, analisis langkah yang diambil Istana Negara, langkah yang diambil oleh pemimpin-pemimpin parti politik untuk membentuk gabungan, kerajaan dan sebagainya. Itu akan kami bawakan kepada anda. Tapi apapun, berita pelantikan Anwar Ibrahim ini tersebar ke seluruh dunia, dan kita Malaysia tidak putus-putus mendapat ucapan tahniah yang mana media utama di seluruh dunia menyalahkan lagi pelantikan itu menandakan berakhirnya kebuntuan politik susulan PRU ke-15. Dan kita tahu orang pertama yang mengucapkan tahniah adalah Jokowi, Presiden Indonesia Joko Widodo, yang menjadi pemimpin dunia pertama mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Dan dalam perkongsian di Facebook, Anwar menunjukkan sendiri jawab telefon tu, bercakap sendiri dengan Jokowi. Katanya terima kasih Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo yang menjadi kepala negara pertama yang menghubungi saya mengucapkan tahniah. Ada terselah dekat situ kegembiraan di wajah Perdana Menteri kita ini. Dan juga jiran kita Singapura juga mengucapkan tahniah kepada Anwar. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga menghubungi Datuk Seri Anwar untuk menyampaikan ucapan tahniah atas kemenangan pada PRU ke-15 dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Dan tak lupa juga Recep Tayyip Erdogan, ini Presiden Turki telefon dia ucap tahniah kepada Anwar. Kita dapat saksikan secara live semalam ya. Kita dah tunggu lama, kita tunggu pula dia mereka berdua saling mengucapkan tahniah semua. Tapi apa pun, dan tak lupa juga Gigi sebenarnya daripada pihak Barisan Nasional itu bekas Perdana Menteri caretaker sehinggalah semalam Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut sama mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Itu ucapan tahniah lah. Ini fasa-fasa semua orang berbaik-baik, semua orang bermaaf-maafan, Gigi. Bercakap mengenai perkara itu, saya nak kongsikan juga artikel yang mana DAP sebelum saya kira pengumuman daripada Istana Negara, DAP telah melakukan satu langkah besar yang saya kira ini satu langkah
yang kita boleh katakan sebagai pemimpin berjiwa besar. DAP secara gentlemannya mohon maaf kepada kerajaan rakyat Sarawak. Kita tahu seteru politik ni DAP antara DAP dan juga GPS ni memang semua orang tahu. Dia dekat YB Ling Gua Eng dan juga penasihat DAP Ling Kek Siang. Kedua-dua pemimpin DAP ni memang ada orang kata bad blood sikit lah dengan GPS. Malas lah nak ungkit kisah lama kan. Anda boleh Google, anda boleh baca sendiri apa yang terjadi, kenyataan-kenyataan yang mungkin mengguris hati sebelum ini. Tapi Anthony Loke sebagai pemimpin DAP generasi baharu kan, pelainan daripada Ling Gua Eng dan juga Ling Kek Siang, beliau secara terbuka menyatakan perkara berkenaan disusuli dengan kenyataan maaf daripada YB Ling Gua Eng itu sendiri. Dan kita lihat ini keterbukaan, semua orang pagi itu terkejut. Betul. Semua orang respect. Saya sangat respect dalam perkara ini. Ada komen-komen positifnya, respect lah. Betul. Dalam saat kita semua ni mahukan satu paduan, kita mahukan satu kerajaan yang stabil, mereka menepikan perbezaan dan juga pendapat dan juga mungkin seteru yang sudah sekian lama, turun ke Sarawak, mohon maaf secara gentleman, dan juga Datuk Tan Sri Abang Johari Abang Openg pun menerima maaf itu dengan hati terbuka. Ya, kalau pemimpin di atas boleh bermaaf-maafan, ni kan pula kita yang di bawah, di akar umbi, bermaaf-maafanlah, politik dah habis, kita tolak ke tepi dan kita nak ke depan. Bagaimana pembentukan kerajaan perpaduan, bagaimana Malaysia boleh mengorak langkah hadapi kemungkinan kemelestarian ekonomi dunia tahun depan, tu sama-sama kita kena fikir mulai daripada sekarang. Hari ini pun dikabarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memasuki pejabat Perdana Menteri pada pukul 10:30 begitu. Kami di Astro Awani akan membawa liputan berkaitan dengan perkara berkenaan kerana orang kata clock in ni satu peristiwa sejarah lah untuk semua Perdana Menteri, tak kira siapa pun akan dibuat liputan oleh media. Kami akan sediakan wartawan-wartawan di sana untuk pastikan peristiwa bersejarah itu dapat dirakamkan oleh kita semua. Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak tahu formula membentuk kerajaan perpaduan ini. Apa mungkin yang dimaksudkan kerajaan perpaduan tanpa adanya perikatan nasional. Kerana kalau perpaduan ni sepatutnya semua parti. Tapi PN telah pun dimaklumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada dalam penubuhan kerajaan itu. Tapi apapun, formula kerajaan perpaduan ini akan kami bincangkan bersama dengan Prof Kartini Abu dan juga guest di studio kita ada dua orang, Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein dan juga Profesor Dr. Kartini Abu Talib. Kedua-duanya ini selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.